Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang ke-100 dan hikmah yang ke-101 sekaligus. 100 dan 101. Macam biasa, ustazah akan baca dan kemudian sahabat-sahabat semua akan ikut. Kafa. Ni macam belum makan ni suara ni. Ya, kuat lagi. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahla. Kita baca yang ke-101 pula. Kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatih. Okey, kita tengok maksud dia. Kafa maksudnya adalah cukuplah, cukup. Bila sahabat-sahabat kalau pergi negara Arab, ya, masuk kelas, ustaz mengajar, cikgu mengajar, biasa kalau dah habis kelas tu dia akan kata naktafi bihadzal qadar. Maksud dia cukuplah setakat ini. Makna kelas nak habis dah lah. Ya, yang ngantuk-ngantuk masa tu biasanya hilanglah ngantuk tu. Bila dengar, heran ya, ustazah dulu macam tu juga. Belajar kat Jordan, ambil kursus lughah, pensyarah guna bahasa ammi lebih banyak, bahasa pasar lebih banyak kadang-kadang daripada bahasa standard ni. Kita tak faham pun dia cakap apa. Mengantuk kak. Ya, berapa banyak dalam buku nota ustazah tu lukis gambar pensyarah-pensyarah. Kok memang jadi muka gambar pensyarah tak apa. Ya, tak dikenali wajah tu. Tapi bila muhadir, bila pensyarah cakap, setiap orang tu dia punya cara tersendiri. Ada yang cakap naktafi bihadzal qadar, maksudnya cukuplah setakat ini, hilang ngantuk terus. Ada pensyarah yang cakap wallahu a'lam bissawab, terus hilang ngantuk. Ajaib, ya, ajaib. Jadi memang bila kita mendengar perkataan kafa, maksud dia cukup. Makna tak perlu yang lain dah. Tak perlu tambah yang lain. Kafa cukup. Dalam hikmah ini sahabat-sahabat sekalian, yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ialah kafa min jazaihi. Cukup dikira sebagai balasan. Cukup sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila cakap cukup ni, tak payah fikir lagi dah. Tak payah fikir yang lain-lain lagi dah. Cukup. Kafa min jazaihi iyyaka. Cukuplah untuk kamu perkirakan sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Apa balasan dia? Yang sampai kita nak rasa cukup ini sahabat-sahabat sekalian, tak payah panjang-panjangkan, rumit-rumitkan lagi. Cukup, ini balasan dia. Balasan yang mana? Ala ta'ati an radiyaka laka ahla. Apabila Allah redha, Allah rela dan redha merestui untuk memilih kamu, menjadikan engkau ahli taat, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kamu ahli taat, jadikan kamu ahli ibadah, jadikan hati dan jiwa kamu tunduk dan patuh kepada Allah. Kafa min jazaihi iyyaka. Cukup, ini balasan terbaik Allah bagi pada kamu. Soalnya sahabat-sahabat sekalian, kita tu perkiraan kita lain. Ini memang masalah besar selama-lamanya. Apa dia?
Sudut pandang kita dengan sudut pandang yang sebenar pada hakikat yang sebenar selalu tidak senada. Okey, kita nak balasan apa? Pada kita, balasan ni macam-macam. Kalau Allah bagi apa yang kita nak daripada harta dunia, daripada pangkat, daripada semua yang kita doa nak minta pada kehidupan dunia, kemasyhuran dan sebagainya, itu kita perkirakan sebagai balasan daripada Allah kepada kita, ganjaran Allah kepada kita. Betul tak sahabat-sahabat? Kalau Allah angkat sakit kita ni, kita diberikan sehat dan kita boleh kata, akak tak pernah sakit, saya tak pernah sakit, saya seorang yang sentiasa sehat, cerdas, kita rasa itu ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita hanya nak sebatas fikiran kita je. Betul tak ni tuan-puan? Yang itu kita cepat terasalah, ini balasan Allah kepada kita. Tadi akak ada sedekah RM10, tengok sekarang akak jadi jutawan dah. Ini ganjaran Allah pada akak. Itu timbangan kita, fikiran kita. Kita nak nampak ganjaran Allah Subhanahu wa taala selalunya sahabat-sahabat sekalian dalam bentuk yang material, dalam bentuk yang zahir, yang nampak dengan mata kasar kita. Dijulang oleh orang ramai, kemasyhuran, pangkat, jawatan, kuasa, pengaruh, itu kita persangkakan sebagai ganjaran Allah untuk kita. Cuba sahabat-sahabat renung, tengok dalam suratul Fajar. Cuba cari ustazah ni tiba-tiba teringat suratul Fajar. Muka surat berapa suratul Fajar? Cuba tengok macam mana sangkaan kita, tanggapan kita tidak selalunya betul. Bagaimana orang yang menyangka sahabat-sahabat sekalian bila Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekayaan, memberikan dia harta. Kita tengok pada ayat yang ke-15 dan ke-16 suratul Fajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, diberikannya kesenangan, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhan aku muliakan aku. Kenapa? Sebab Allah bagi dia harta, sebab Allah bagi dia pangkat, sebab Allah bagi dia apa yang dia nak, yang disenangi daripada keinginan dan hawa nafsu dia. Fayaqulu Rabbi akraman, Tuhan aku muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun bila Tuhannya mengujinya, membatasi rezekinya, bagi susah sikit pada perkara-perkara hidupnya, tuan-puan sekalian, apa hamba tu kata? Fayaqulu Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Sebab aku miskin, papa kedana, merempat, asyik sakit, minta tolong itu, minta tolong ini. Hamba tu sendiri yang menyangka, yang berkata, Tuhan aku hinakan aku. Apakah itu benar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sedangkan sahabat-sahabat sekalian, itu bukan hakikat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jangan cakap orang yang Allah bagi apa yang dia nak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpandangan semata-mata, kalau apa yang kita nak tak dapat, aku ni orang miskin, aku ni orang susah, aku ni tak dipandang oleh manusia. Jangan fikir Allah menghinakan kita dengan jalan itu. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Ini kita kena tengok ayat-ayat lain.
Kalau nak cakap soal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu. Kita hari ni berapa orang dalam dewan ni? Kita tak tahu pun siapa yang paling mulia di kalangan kita. Tapi formulanya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang jiwanya paling takut dan bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling takwa. Nak buat apa, nak cakap apa, nak fikir apa, nak bagaimana, nak tengok apa, nak dengar apa, nak rasa apa, semuanya dengan landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak berkenan ni aku buat macam ni. Tinggal. Kenapa? Takwa. Allah tak suka ni aku pandang ni. Tinggal. Kenapa? Takwa Allah. Takwa kepada Allah. Allah tak berkenan ni aku fikir macam ni. Kenapa tinggalkan fikiran tu cepat-cepat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mulia. Bukan diukur pada apa yang kita nak, pada apa yang kita ada secara zahir. Apa yang Ustazah bentangkan ini sahabat-sahabat sekalian, sebab nak bagi tahu kenapa kita kadang-kadang merana, kenapa kita kadang-kadang menderita, sebab bacaan, fikiran dan tanggapan kita tidak sama dengan Al-Quranul Karim. Tak sama. Al-Quran ni nak meluruskan jalan hidup kita. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, dia tak lurus. Hati bila tak lurus, terkucil, sakit. Betul tak tuan-puan? Kalau jalan elok-elok, sakit tak? Tak. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus, elok, tak sakit. Yang jadi sakit, terpleot sana, terkucil sana, melecet sini. Ya, apa lagi nak cakap ayat dia? Kena kat kita dah tua-tua ni tuan-puan, salah sikit je terkucil kaki tu. Kakak ustazah yang arwah tu, dia pernah sikit je nak melangkah, tersalah kaki dia dekat dia punya buku tali tu, 2 bulan hospital bagi cuti. Sebab hospital mengiktiraf, walaupun bunyi dia macam bukannya jatuh tuan-puan, terpeleot. Itu yang senang. Ya, terpeleot. Tapi sebab usia dah 50, terpeleot orang 50 tak sama macam adik kecil ni terpeleot. 50 terpeleot, kena pula memang dah menopause, tulang tu habis ya. Maknanya pemulihan tu doktor bagi 2 bulan. 2 bulan cuti. Kita kata apa sampai 2 bulan? Doktor tahulah, dia tengok dalam tu jadi apa. Masya Allah, subhanallah. Yang kita jadi tak sedap hati, terluka, menderita dan segala macam ni, ini kerana jalan kita tidak lurus. Kenapa jalan tak lurus? Bacaan fikiran kita tak lurus. Pandangan kita tidak lurus. Kita nak pandang ikut cara kita, belum tentu lurus. Tapi ikut Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, lurus. Allah tidak menghinakan aku. Mana kita tahu dalam Al-Quran sebut, Allah tidak menghinakan aku dengan kesusahan ini. Allah tidak menghinakan aku dengan ujian ini. Allah bukan bertujuan untuk menjatuhkan aku dengan ujian ini. Orang lain mungkin cakap lain. Orang lain mungkin cakap, tengok kakak kamu. Tengok kakak kamu, apa yang dia ada, itu orang lain cakap. Itu manusia cakap. Apa yang dia ada, harta dia tak ada, tanah dia tak ada. Tengok adik dia orang kaya. Itu cakap manusia, tuan-puan. Belum tentu sama dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, kita nak betulkan pemikiran kita, hati kita sejajar dengan Al-Quranul Karim. Sebab bila sejajar dengan pandangan Al-Quran, lurus. Hati tak sakit kak? Ya, lurus. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. So lurus, hati kita tak sakit. Dan inilah bila kita rujuk kepada hikmah tadi, nak meluruskan kita punya pemikiran, kita punya tanggapan. Sekarang hikmah ini bercakap tentang ganjaran daripada Allah,
balasan daripada Allah. Jangan salah faham. Ya, tak nampak pun ganjaran dia atas segala kebaikan yang kita buat. Saya dah berkorban macam-macam sebagai seorang ibu, saya dah berkorban sebagai seorang isteri, saya dah berkorban sebagai seorang suami. Apa yang saya dapat? Nah, ini ya, manusia selalu tanya. Kalau tak tanya kok mulut pun, hati kita bertanya. Betul tak tuan-puan? Ustazah cakap ni jujur daripada diri ustazah. Kalaupun tuan-puan tak ngaku, ustazah ngaku. Itulah yang saya selalu tanya kat hati, apa dia? Apa yang aku dapat Berbaloi ke semua yang aku buat ni? Berbaloi ke pengorbanan ni? Apa yang aku dapat? Apa yang aku dapat untuk tengok orang lain seronok, orang lain bahagia? Apa yang aku dapat? Itu soalan ustazah pada diri ustazah sendiri, tuan-puan. Jujur dah cakap. Selalu datang soalan tu. Aku dapat apa? Tapi jawapan dia, kalau kita bagi jawapan hanya sebatas nafsu kita, sakit. Kau tak dapat apa pun. Kau cuma tengok orang lain seronok. Kau cuma tengok orang lain bahagia. Kau cuma tengok orang lain dapat macam-macam. Kau apa dia? Menangis, menderita. Ni contohlah. Kau tak dapat apa. Kau sakit, kau ini. Siapa layan jawapan ni, merana hidup dia. Merana. Setuju tak tuan-puan? Tapi tengok macam mana Allah sebut, macam mana bahkan yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu nak tengok balasan ke? Kamu nak tengok ganjaran ke? Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiya laka ahla. Cukuplah yang dikatakan ganjaran dan balasan daripada Allah kepada kamu bila Allah pilih kamu untuk menjadi ahli taat dan ahli ibadah. Ini ganjaran dia. Masya Allah, subhanallah. Bukankah Allah telah pilih hati kamu untuk ingat kepada dia? Bukankah Allah telah pilih kamu untuk bangun malam mengadu dengan dia? Bukankah Allah telah bagi kamu rasa khusyuk dalam salat kamu? Bukankah Allah telah pilih kamu untuk istighfar, jadi ahlu taubah, jadi ahlu istighfar? Bukankah ini ganjaran yang patutnya kamu merasa cukup? Sebab apa? Ya Allah, kalau engkau dah redha aku jadi ahli ibadah, kalau engkau dah redha untuk memilih aku menjadi ahli yang taat, apakah aku masih lagi mendambakan dunia dan segala isinya? Cuba tanya kat diri kita, aku masih nak lagi ke dunia dengan segala isinya? Sedangkan Allah redha nak pilih aku jadi ahli taat, nak jadi ahli ibadah. Masih aku nak cakap ke benda-benda remeh, benda-benda nafsu yang tak pernah habis sampai kita mati? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tak pernah sudah. Kalau kamu nak menghitung, nak mengumpul benda-benda nafsu, tak pernah sudah. Sampai bila? Sampai kamu masuk dalam kubur. Ini soalan kita dan kita jawab. Macam mana nak jawab? Dengan panduan Al-Quran, dengan pandangan-pandangan para ulama. Kamu tak rasa cukupkah Allah pilih dahi kamu sujud pada Allah dengan tulus ikhlas? Kamu tak rasa cukupkah Allah bagi kamu kekuatan 2:30 pagi, 3 pagi, 3:30 pagi, rasa asyik membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim? Biarlah orang lain buat apa, biar. Kamu 3 pagi, 3:30 pagi Allah pilih lisan kamu untuk membaca kalam Allah. Tak cukup untuk kamu? Ini bukan ganjarankah bagi pandangan kamu? Ini bukan balasankah bagi pandangan kamu? Itu nak kena pujuk hati kita, sahabat-sahabat. Kalau tak, kita salah faham. Bila kita salah faham dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sakitnya amat sakit. Bukan sebab orang lukakan kita. Kita salah faham dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salah faham dengan pilihan Allah untuk kita hamba dia. Kita salah faham. Salah faham sangat sakit. Sangat rasa terluka. Sangat menderita. Jadi bila kita baca, sahabat-sahabat, hikmah yang ke-100 ni, Allahu Akbar. Beristighfar kita bila baca kan. Astaghfirullahalazim. Betul-betul hati aku ni busuk. Sebenarnya hati kita busuk. Hati busuk ni lah yang sakit sebenarnya. Ya, sebab tu bila kita dengar tazkirah, kita dengar ilmu, ia ubat untuk hati yang sakit tadi, kita rasa lega, kita rasa tenang.
Sebenarnya kamu tamak, kamu busuk hati, kamu salah sangka dengan Allah, kamu buruk sangka dengan Allah. Allah sedang memberikan kepada kamu ganjaran, balasan. Apa dia? Kamu dipilih untuk taat. Sahabat-sahabat yang datang majlis hari ini ataupun dengar secara Facebook live ke, percayalah, Allah pilih kita untuk dengar. Allah pilih kita untuk menjadi hamba Allah yang boleh memberikan masa dia untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup? Apakah kita rasa tak apalah ya Allah, aku tak naklah ganjaran menjadi ahli taat tu. Aku tak naklah ganjaran menjadi ahli ibadah tu. Aku nak apa yang aku nak. Berani tak cakap macam tu? Sila tanya diri kita, sahabat-sahabat, berani tak kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku tak nak ganjaran ahli taat ini. Aku tak nak ganjaran Engkau redha untuk memilih aku menjadi ahli ibadah ini. Aku tak nak ganjaran Engkau pilih aku siang dan malam untuk mentaati Engkau. Aku tetap nak apa yang aku nak. Berani kita cakap macam tu? Tak berani. Yang kita nak belum tentu baik untuk diri kita, sahabat-sahabat semua. Belum tentu baik. Oh, saya nak ganjaran berupa harta juga. Saya nak ganjaran berupa projek juga. Saya nak ganjaran berupa pangkat juga. Berani kita cakap ini lebih baik daripada ganjaran yang Allah beri berupa ketaatan? Pasti orang yang ada ilmu dan ada iman dalam hatinya tidak berani. Itu bukan ganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, boleh tak kita cakap astaghfirullahalazim dan alhamdulillah sekarang, ya, dalam hati masing-masing. Pertama apa dia? Astaghfirullahalazim. Inilah dosa yang kita selalu tak sengaja buat. Inilah dosa yang kita tak nampak kita buat dosa ni, sahabat-sahabat semua. Kita tak nampak dosa yang kita buat. Apa dia? Aku tidak mensyukuri nikmat Allah. Aku tak menghargai apa yang Allah bagi kepada aku. Inilah dosa yang kita buat, yang tak nampak, sahabat-sahabat sekalian. Aku salah sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak sabar melalui apa yang Allah restu, redha untuk aku. Aku tak sabar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kemudian kalau kita tengok lanjutan, sebab tu saya gabungkan 101 dengan 100 ini. Kita tengok pada yang 101. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. Cukuplah sebagai pembalasan Allah pada orang-orang yang beramal ketika mana Allah bukakan hatinya, lalu meletakkan kegemaran dan keseronokan dalam hatinya adalah untuk mentaati Allah. Dan apa yang Allah berikan berupa kesenangan berzikir, kenikmatan berkhalwah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita ni memang salah sangka dan salah faham. Betul tak Kita rasa seronoknya ramai-ramai. Duduk di tengah-tengah ribuan orang memuji dan memuja kita. Itu seronok. Itu pada kita. Ni seronok ni bila orang tergila-gila kat kita. Seronok. Itu sangkaan kita. Seronok ni bila macam-macam lah yang seronok. Seronok dapat pergi holiday lah, seronok dengan keluarga. Ya, Ustaz tidak menafikan itu juga salah satu bentuk kebahagiaan dan keseronokan. Tapi kita ingat, sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya zikrullah, maka semua itu binasa. Seronok-seronok apapun tapi tidak ada di dalamnya zikrullah, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu terbatal, binasa. Mungkin pada satu tahap dalam hidup, ya sahabat-sahabat, kita tengok macam mana perjalanan hidup manusia kan. Ya, kita diberikan ruang untuk rasa seronok dengan anak-anak, dengan keluarga kan, dengan kerjaya, betul kan? Maknanya ni masa anak kecil-kecil kan, seronoklah dengan anak kecil-kecil. Berapa ramai mak ayah yang cakap kalau boleh tak nak bagi anak ni besar. Kan? Pernah tak cakap macam tu? Saya pernah cakap macam tu. Kalau ikutkan hati tak nak bagi anak ni besar. Seronok main dengan budak-budak.
Tapi ini adalah sunnatullah dalam hidup. Anak kita membesar. Bila membesar, dia berkeluarga. Dia akan ada rumah dia sendiri, ada kehidupan dia sendiri. Cuba tengok orang tua-tua kat kampung-kampung tu sudahnya tinggal berapa orang? Seorang. Mak ustazah tinggal seorang, tuan-puan sekalian. Ya, seorang. Ramai lagi mak-mak, ayah-ayah yang lain yang mungkin tinggal berdua ataupun tinggal seorang saja. Nampak tak macam mana Allah nak tunjuk? Nak tunjukkan hakikat kehidupan ni. Macam mana kamu seronok pun dengan keluarga kamu, dengan anak pinak kamu, mereka akan ada kehidupan mereka sendiri. Akhirnya kamu akan bersendirian. Itu belum cerita dalam kubur lagi. Kalau masuk satu rombongan, kalau betul sayangkan saya, kata YB, mana-mana parlimen contohnya kan, ya, maka kalau saya masuk kubur, masuk ramai-ramai. Siapa dia nak? Seorang dalam kubur. Cakap kat suami, cakap kat isteri, sayang, macam mana sayang pun, mati salah seorang, yang mati je lah masuk dalam kubur. Nak bagi tahunya sahabat-sahabat sekalian, ini Allah tunjuk depan mata ni. Kamu akan bertemu dengan waktu, dengan sunnatullah dalam hidup apa dia? Kamu tidak akan sentiasa berpasangan. Kamu takkan sentiasa ditemani orang. Betul tak tuan-puan? Kamu akan sendiri. Boleh jadi pasangan kamu meninggal dunia. Boleh jadi anak-anak kamu pergi jauh kerana mencari rezeki dan belajar. Maka jangan sandarkan hiburan dalam hati kamu, kebahagiaan dalam jiwa kamu dengan orang yang akan meninggalkan kamu. Jangan. Nanti sakit. Nanti pedih. Sebaliknya, tengok macam mana kata hikmah ini. Allah balas kepada orang-orang yang beramal. Allah bukakan pintu hati mereka untuk merasa seronok. Seronok. Kat mana seronok dia? Dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin seronok dengan menari, seronok dengan letak earphone dekat telinga untuk dengar lagu ini dan lagu itu, seronok dengan berpesta dengan kawan-kawan, seronok dengan macam-macam 1001 jalan keseronokan. Tapi kita jangan lupa ada satu seronok yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iaitu seronok, gemar, gembira, bahagia ketika mana dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena yakin. Bahkan ketika mana Allah berikan kepada mereka kesenangan dalam zikrullah, senang hatinya dapat zikir. Mungkin sahabat-sahabat sekalian, kita masih dalam latihan. Jadi dalam zikrullah pun kadang-kadang kita belum betul-betul rasa, rasa dia punya kemanisan tu, kesenangan. Sebab dia berlawan dengan kita punya busuk hati, kan? Sebab tu nak kena tazkiyatun nafsi. Hati bersih, qalbun salim, selalu dibersihkan, nanti zikir tu akan terasa sangat indah dan menyenangkan. Tapi kalau kita kata, kadang-kadang kan orang cakap, mak tu baru lepas zikir dah mengamuk dah. Tadi nampak lama kat tika semayang tu kan, ingatkan dah cool. Lepas semayang, lepas zikir terus mengamuk dalam rumah tu. Dia belum kita kata, frekuensi semua tu belum stabil. Antara hati, antara zikir tu semua masih berkecamuk. Jadi macam itulah, ya. Silap-silap tengah baca Quran tu marah lagi. Tutup Quran tu terus marah kan, ya. Dia belum ni lagi. Jadi dia perlukan riyadhah, perlukan latihan, perlukan kebiasaan, ya. Baik. Allah berikan kepada mereka berupa kesenangan berzikir dan kepuasan berkhalwah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Rupanya ada nikmat yang Allah nak bagi kita, ya sahabat-sahabat. Yang kita macam kita mungkin belum bersedia, tapi Allah nak bagi dah. Apa dia? Aku nak bagi engkau nikmat kepuasan berkhalwah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya nafsu ni tak sedia.
Tak nak yang tu lah. Kita masih lagi nak manusia ni, nak makhluk ni. Sakit. Padahal kalau kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak berikan kita nikmat. Apa dia? Kepuasan, menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkhalwah dengan Allah. Sahabat-sahabat, Ustaz, yang ini apa? Khamis kan? Ustazah hari Isnin sampai Rabu, Ustazah duduk tepi pantai. Orang cakap, ikutlah orang nak cakap honeymoon ke apa. Sebenarnya bukan honeymoon. Kita dah penat kan, ya. Syawal ni Ustazah macam ada banyak masa free sikit, jadi ambil masa. Ini bukan cerita honeymoon ya tuan-puan, bila kita dengan suami pergi mana-mana. Sebenarnya untuk usia macam kita ni, kita nak betulkan kita punya landasan hidup. Ini bukan cerita honeymoon. Ya. Ini dah umur dekat nak 50. Ustazah dah 47, ustaz dah 50. Masya Allah. Benda yang lebih besar daripada, bukan semata-mata untuk memperbaiki hubungan, ya, keluarga, suami isteri dan sebagainya, tapi yang lebih besar apa dia? Kemana hala tuju kita besok ni? Jangan sampai suami ke syurga, isteri ke neraka. Wal-iyazubillah. Atau sebaliknya. Elok-elok kita berdua-dua kat atas dunia ni berpuluh-puluh tahun, tengok-tengok kita makin melangkah kepada penghujung yang semakin menjarakkan kita. Yang sangat jarak. Apa dia? Kalau seorang dihumban dalam neraka, wal-iyazubillah, seorang lagi penghuni syurga. Jadi nak diluruskan balik ni semua ni, maknanya apa dia? Kita bercakap jujur, kita muhasabah diri. Dan apa yang Ustazah rasa tuan-puan, ya, nak bagi tahunya, katalah kita ambil kita muhasabah diri, tengok laut tu kan, pukul 5 pagi, 5:30 pagi. Ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Kita terasa, ini apa yang saya terasa lah 2-3 hari lepas kan, pandang kat laut tu, kita sebut, kita kata inilah yang kita sembah, yang kita nak cintai ni siapa dia? Allah yang menciptakan laut yang seluas-luas tu. Allah yang menciptakan langit yang seluas-luas tu. Ya? Nak letak cinta pada manusia semata-mata, manusia yang kita nak cinta ni, kita campakkan dalam laut, dia lemas. Yang kita habis-habisan kat manusia ni, campakkan dia dalam laut, dia mati lemas. InsyaAllah dia mati lemas. Ya? Maknanya sebab apa? Mana dia mampu? Habis tu kau nak sandar apa kat dia? Ini terbentang lautan, langit nak tunjuk kat mata kita. Allah yang menciptakan lautan, langit, daratan. Mana cinta yang kau letakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa engkau rasa puas bersendirian, berkhalwah, berdua-duaan dengan pasangan hidup kamu? Kamu rasa puas yang amat, tapi kamu tidak rasa kepuasan menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sandaran yang sebenar-benarnya, tujuan yang sebenar-benarnya. Ada masalah ke hati kita ni? Ada masalah kepada diri kita ni? Itu soalan dia. Ustaz nak terasa sangat. Masa kat tepi laut, pagi-pagi buta, tengok laut tu, tengok subhanallah. Aku nak melangkah dalam laut tu pun takut. Sebab apa? Tenggelam. Tapi Allah yang menjaga segala-galanya, mencipta segala-galanya, yang tahu segala-galanya, Allah miliki segala-galanya. Di mana Allah dalam hati kita? Kenapa kita tak rasa seronok, terhibur, rasa cukup? Ya Allah, dah rasa cukup dah. Allah bersama dengan kita. Menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hujung jatuhnya kita akan menyendiri juga. Mungkin suami kita akan meninggal dulu. Mungkin isteri kita akan meninggal dulu, ataupun dalam kubur memang kita akan seorang-seorang. Maka inilah satu ruang dalam hidup kita, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita bergegas. Bergegas apa? Allah pilih kita untuk bagi rasa lebih awal. Rasa, aku nak bagi kamu jadi ahli ta'ah. Aku nak bagi kamu jadi ahli ibadah. Aku nak berikan kamu kenikmatan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bandingan dengan kenikmatan mengingati manusia. Aku nak beri kamu kenikmatan menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 1 jam, 2 jam, 3 jam.
kamu membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kamu salat, kamu sujud, kamu rukuk, kafa, cukuplah. Masalahnya nafsu kita tak pernah rasa cukup, tak puas. Kenapa rasa tak cukup dan tak puas? Sebab tidak menikmati pun sebenarnya. Belum Allah tak bagi lagi rasa tu. Kalau Allah bagi rasa tu, tak nak yang lain dah. Ya, tak nak yang lain dah sebenarnya. Sebab apa? Kalau sudah mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menjadi ahli ta'ah, menjadi ahli ibadah, ini ganjaran dan balasan yang terlalu besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah sudah redha, pilih. Aku nak pilih dia ni jadi ahli ta'ah. Aku berkenan tengok sujud dia. Aku berkenan tengok air mata dia. Aku berkenan dengar doa dia. Aku berkenan dengar suara dia. Aku berkenan melihat hati dia. Allahu Akbar. Itu bukan bandingan dengan dunia dan segala isinya. Inilah hakikat yang nak disedarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada kita, supaya tak salah faham. Bila salah faham, sakit. Sakit sangat. Dan hari ini sahabat-sahabat sekalian, ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana Allah memilih kita insya-Allah untuk menjadi ahli taah dan ahli ibadah. Ya, dan itu sudah amat-amat cukup bagi kita, ya. Itu terlalu hebat dah. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah pernah kongsikan dengan sahabat-sahabat ayat surah At-Taubah ayat 59. Ayat-ayat yang memberikan gambaran tentang kecukupan ni memang sangat menenangkan hati. Mana ya surah At-Taubah ayat 59. Okey. Siapa jumpa dulu beritahu Ustazah muka surat berapa? Baik. Muka surat 196. Kalau dalam mushaf yang ni lah, ya, Usmani ni 196. Ustazah dah pernah sharekan dengan tuan-puan bagaimana dalam uji kaji untuk eksperimen hidup Ustazah sendirilah, bagaimana dahsyatnya ayat ini menyuntik rasa ketenangan. Surah At-Taubah ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Apa maksud dia? Walau annahum radu, dan jika sekiranya mereka itu redha ma atahumullahu wa rasuluhu, redha dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada mereka. Masya Allah. Ya, redha apa Allah bagi kat kita, apa Allah tentukan bahagian kita, redha. Walaupun kadang-kadang kita ni nampak macam kelibat-kelibat tangan manusia, kan, yang buat kita, yang bagi kat kita. Tapi kita kena pandang lebih jauh. Semua tu takkan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok ayat ni kata walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Kalau mereka redha dengan apa yang Allah beri, Rasul bagi kepada mereka, wa qalu, dan mereka berkata, apa mereka cakap? Mereka redha ni, apa yang Allah bagi mereka redha, apa yang Nabi bagi mereka redha, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Allahu Akbar.
Tenang sahabat-sahabat. Redha dengan apa yang Allah bagi kat kita dan kita cakap apa dia? Hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Allah akan mengurniakan untukku kurniaan-kurniaannya. Dan begitu juga Rasulnya akan mengurniakan kepadaku. Dahlah kita redha. Kita rasa cukup dengan Allah. Kita bersangka baik dengan Allah bahawa Allah takkan sia-siakan kita. Allah akan berikan kurniaan-kurniaan daripada Allah dan Rasul. Masya Allah. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Dan ayat ujung dia tuan-puan, apa ayat ujung dia? Inna ilallahi raghibun. Dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah saja yang kami suka. Raghibun ni yang kami harap, yang kami suka, yang kami cinta, yang kami bagikan perhatian. Raghib, suka, teruja, seronok, bahagia. Apa kita cakap dalam ayat ni? Wa inna ilallahi raghibun. Kami ini hanya kepada Allah saja tumpuan kami, harapan kami. Masya Allah ayat ni sahabat-sahabat. Hafalkanlah. Kalau tak hafal daripada walau annahum radu pun hafalkan. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Inna ilallahi raghibun. Ulang. Sampai kita tahu dan yakin Allah takkan sia-siakan kita. Cukuplah Allah bagi kita. Allah akan limpahi kita dengan kurniaan demi kurniaan demi kurniaan daripada Allah dan Rasul. Dan hati kita ini hanya terarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang Allah nak bagi kita tuan-puan sekalian. Ganjaran besar ni tak akan dapat disamakan dengan ikutlah ya. Orang ada 10 bilion harta ke, tak melecai liu pun kita, tak meleleh liu pun kita. Sebab kita dah faham, kita belajar. Ganjaran yang amat besar adalah ketika mana Allah memilih kita untuk apa dia? Mentaati Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah bacakan ada kata-kata daripada sebahagian ulama. Laisa fid dunya waqtun yushbihu na'ima ahli al-jannah illa ma yajiduhu ahlu at-tamalluqi fi qulubihim bil-laili min halawatil munajah. Ini kata orang-orang alim, kata ahli-ahli tasawuf yang dah melalui kehidupan dan ada pengalaman, ada ilmu. Apa mereka cakap? Laisa fid dunya, tidak ada di dunia ini waqtun, satu saat, yushbihu na'ima ahlil jannah, yang hampir-hampir dapat menyerupai nikmat ahli syurga. Ya, maknanya kalau kita nak tengok macam mana yang boleh rasa macam nampak adalah sikit-sikit nak sampai kepada nikmat ahli syurga tu, maka kata ulama, illa ma yajiduhu ahlut tamalluqi fi qulubihim, kecuali kemanisan munajat yang dirasai oleh hati golongan yang suka bermanja-manja dengan Tuhannya melalui ibadat mereka, doa mereka dan munajat mereka pada waktu malam. Masya Allah. Dalam kitab ni at-tamalluq ini maksud dia manja. Ya, bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Seronok tak manja-manja ni? Seronok tak? Orang yang manja tu bukan seronok, orang yang kena layan manja kita tu menyampahlah. Ya. Okey, sebut pasal manja. Ustazah tak tahulah apa hikmah dia tuan-puan. Kita mungkin tak kenal sangat diri kita kan, ya? Tapi ayah ustazah, arwah abah, selalu ulang-ulang ayat ni. Ustazah pun tak kenal sangat diri kita kan, macam kita pun tak perasan sangat, tapi abah kita yang cakap,
Antara benda yang dia sebut pada menantu dia dulu, ya, masa mula-mula kahwin, ustazah dah tua pun dia sebut lagi, ya, dengan menantu dia kata apa? Ini adalah anak abah yang paling manja. Kita pun tak faham apa salah abah cakap macam tu. Kita rasa kita tak manja pun kan. Tapi ni abah kita yang kenal kita daripada lahir kan. Ini adalah anak abah yang paling manja. Maksud dia apa? Kau pandai-pandailah uruskan dia ni. Ini anak abah yang paling manja. Benda tu diulang-ulang sampai kemudian Ustaz dengar kakak Ustaz pun cakap benda yang sama. Ya, maknanya apa dia? Diberikan perhatian, kenapa? Kena pandai urus dia. Dia ni yang paling manja. Ustazah selalu macam, kenapa abah selalu ulang macam tu? Apa yang manjanya? Ya. Tapi sahabat-sahabat, sampai masa dia, ustazah berfikir, kenapa abah selalu cakap macam tu? Pertama, untuk ustazah ambil pengajaran, pertama, jangan sampai manja menjadikan kita ini tidak cekal hati. Jangan sampai manja menjadikan kita bergantung dengan makhluk. Itu cabaran untuk ustazah. Jangan sampai manja itu difahami dengan maksud yang sangat negatif. Kita ni mungkin ada sifat kebergantungan tanpa kita sedar hati kita dengan orang, dengan makhluk, dengan manusia, dengan pasangan hidup, dengan anak. Mungkin itu abah kita punya bacaan pada anak dia. Jadi ustazah fight benda tu. Cabaran dia apa dia? Kamu jangan sekarang kamu nak fikir bermanja-manja dengan manusia, bermanja-manja dengan makhluk. Tapi biar at-tamalluk fi qulubihim, kamu bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu merengek dengan Allah, kamu mengadu dengan Allah, kamu bermunajat dengan Allah, apa-apa hal cari Allah, apa-apa hal semuanya Allah. Kamu jadikan manja yang ayah kamu sebut dulu. Mungkin dalam konteks antara sesama manusia, tapi sudah sampai tahap tak payahlah fikir yang macam tu, tapi bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kena cekal hati, kena kuat semangat, kena kuat jiwa. Kamu cari keseronokan pada berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Sebab nanti kamu akan duduk kubur seorang-seorang. Kamu ingatlah nanti kamu akan duduk kubur seorang-seorang. Ya, biar daripada sekarang bina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah hamba yang manja. Manja dengan siapa? Manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kematangan, ada kekuatan, ada kecekalan, ada semangat yang luar biasa. Itu semua Allah akan berikan hasil daripada bermanja dengan Allah. Manja dengan orang menyampah. Betul tak? Ya, dah tua-tua, gigi pun gigi palsu, kau nak manja lagi. Itu kalau cakap bahasa tak senonohnya lah kan. Buruk rupa dia tuan-puan sekalian. Berkedut-kedut nak manja lagi. Buruk, orang nampak buruk. Tapi bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala tak ada buruknya tuan-puan. Lagi kita tak bergigi, lagi kita terbaring terlantar, bermanja dengan Allah. Allahu akbar. Allah tatang kita, Allah terima kita. Kita ngaku aku ni ya Allah, nak bangun pun tak boleh. Tengok orang manja kan ya. Orang manja macam mana? Kan kita bagi tangan, angkat bang, tak boleh nak manja-manja nak bangun ni. Nampak tak orang manja tu, ngada-ngada? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku ni lemah, kuatkanlah aku. Tengok kita bermanja dengan Allah. Aku ni tak reti apa, ya Allah, tolonglah aku. Silakan. Allah suka. Allah sayang. Ya, dan kata sebahagian ulama tadi, inilah nikmat yang sangat hebat. Kalau kamu nak fikir macam mana nikmat syurga tu, nikmat ahli syurga tu rasa macam mana, memang takkan ada lah bandingkan dengan dunia. Tapi kau ada lah sikit-sikit, dekat-dekat nak sampai contohnya, maka kau kena faham macam mana nikmatnya, kemanisan yang seorang hamba Allah bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala, menerusi munajat dia, doa dia, qiyamul lail dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang sebenar. Letak dalam fikiran kita tuan-puan, tukar semua ni. Kalau tak kita sakit. Kalau kita letak nikmat tu pada harta, nikmat tu pada kemasyhuran, nikmat tu pada pangkat, pengaruh dan segala macam nikmat dunia semata-mata, kita akan sangat sakit dan menderita. Tapi bila kita faham
Masya Allah, Allah sedang memberikan aku kenikmatan. Nikmat apa? Aku dapat memuji Allah, aku dapat jaga ibadah, dapat jaga solat. Alhamdulillah, nikmatnya tak terganti dengan yang lain. Jadi ini serba sedikit ya. Ustazah dah kena berhenti dah 10.30. Untuk kita faham pada hikmah yang ke-100 dan 101. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, Allah mengurniakan kita ketenangan hati. Pagi tadi Ustazah dalam Mihrab Quran dekat Facebook Ustazah pun telah huraikan ya bagaimana formula untuk Allah berikan kita ketenangan hati, kan ya, dalam suratul Fatah ayat 18 sampai 20 yang kita tadabbur pagi tadi. Yang tak berkesempatan sila rujuk ya, insya-Allah. Kalau dalam Mihrab Quran tu memang nak sama-sama bawa diri kita masing-masing menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan yang tepat, insya-Allah, dengan merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pandangan para ulama yang muktabar. Jadi untuk hari ini sekian sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan ya, insya-Allah. Kita sambung insya-Allah. Mudah-mudahan keadaan hati kita juga menjadi semakin baik, ibadah menjadi semakin baik ya, hubungan dengan Allah semakin kuat, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengisi dalam hati kita kecintaan yang sebenar, iaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah minggu depan Ustazah akan ulas sikit tentang ayat tentang cinta Allah dalam Al-Quran. Allah menggunakan kalimah wud, bukan hub tapi wood. Apa beza hub dengan wood ya? Nanti kita tengok insya-Allah minggu depan.